Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar kepada anda semua? Okey, sekali lagi kita bertemu dalam sesi sarapan minda momentum. Okey, jadi setiap pagi saya akan bawakan anda topik-topik yang insya-Allah akan memberikan kita satu push factor sebenarnya. Okey, saya yakin lumrah kita dalam dunia, biasanya manusia ni dia adalah akan berubah, akan bertindak jika ada sesuatu yang menekan dia. Betul ke betul ni? Siapa setuju tu? Kalau ada sesuatu yang menekan dia, insya-Allah dia akan lebih senang untuk nak berubah. Dan pagi ni saya nak cakap satu topik yang saya rasa sangat penting. Okey, saya rasa sangat penting, yang sangat juga yang kena kita fikir-fikirkan. Topik pagi ni adalah, saya nak cakap adalah, andai kata ini adalah hari yang terakhir dalam hidup. Okey, kalau ini adalah hari yang terakhir dalam hidup kita, agak-agaknya apakah benda yang kita akan buat agaknya? Okey, so cuba anda jawab soalan saya tu kan. Kalaulah ini adalah hari yang terakhir kan, this is your last day, apa yang you akan buat? Adakah you all akan hidup dalam keadaan yang masih lagi biasa-biasa, ataupun you all akan berada dalam keadaan yang tak selesa? Okay? Dan kita tak tahu saat kita dilahirkan dulu, kita pun tak tahu apa yang bakal berlaku dalam hidup kita. Kita tak tahu pun. Tak ada siapa pun yang lahir dengan ada nota dah keluar. Ni Najib keluar. Dah besar nanti dia jadi trainer, dia akan jadi seseorang, dia akan berjaya dalam bisnes. Yang ni pula si ABC nama dia. Yang ni memang hidup dia akan fail. Yang ni kau hantar pergi sekolah mana pun tak jadi. Kalaulah macam tu, maka memang teruklah hidup manusia ni. Okey? Faham tu? So, saya nak ajak anda merenung sama-sama pagi ni. Kalau ini adalah hari yang terakhir bagi kita, agak-agak apa yang kita nak buat? Kan? So ini yang saya nak anda take note pagi ni. Boleh ke boleh ni tuan-tuan? Jika ini adalah hari terakhir, so apakah benda yang agak-agaknya yang you all akan buat? Kan? Kalau tidak kan kita ni manusia, kita fitrah kita ni biasa hidup dalam, kita panggil kecuaian. Sebab apa tahu, kita akan rasa tak apa, besok je. Alah, lusa, tak payah. Hari ni let dulu. Kan, hari ni tak payah tengok FB Live Najib Asaruk tu, sarapan minda, tak payah. Kita tengok besok je. Tuan-tuan, puan-puan, adakah kita boleh garanti, adakah anda boleh jamin esok ada lagi, lusa ada lagi, tulat tu ada peluang lagi ke? Faham tu? So kita ni selalu bagi alasan sebab kita rasa umur kita panjang. So that's why pagi ni saya nak anda notekan benda ni. Jika ini adalah hari terakhir. Okay, so saya tulis kat sini, besar-besar saya tulis supaya anda boleh nampak je lah. Jika ini hari kita yang terakhir, so apa kita akan buat agak-agak? Kalaulah ini adalah menjadi kita punya hari yang terakhir, apa yang kita akan buat? Okay? Sebab isu ramai orang adalah, setiap pagi kita bangun, kita rasa kita ni hidup lama, kita hidup panjang. Kadang-kadang kita tak tahu pun bahawa bila kita keluar, kita berdepan dengan maut ataupun ajal ni terlampau tinggi. Kita tak tahu sebab kita naik kenderaan, kita tak tahu bila masa yang mungkin kita ditakdirkan kita kemalangan, kita tak tahu. That's why kenapa bila kita setiap kali keluar je daripada rumah, baca ayatul kursi, baca Fatihah, baca ayatul kursi, baca doa naik kenderaan, insya-Allah, untuk Allah Ta'ala lindungi kita. Kalau katalah memang ajal tu berlaku, dia berlaku dalam keadaan yang baik-baik. So tu yang saya nak tanya, saya nak anda fikirkan benda ni. Kalau ini hari yang terakhir, cuba anda bagi tahu saya agak-agak ni, kita ambil topik ni dulu.
Dan terima kasih kepada anda yang tag kawan-kawan anda. Terima kasih banyak. Okay, thank you very much sebab anda sangat peka dan anda sangat prihatin kepada kawan-kawan anda. So, soalan saya adalah, kalau ini hari yang terakhir, apakah benda yang anda akan buat? Apakah benda yang you akan buat? Gila-gila akan buat. Of course, kita sebagai umat, kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, of course kita akan bertaubat. Itu benda insya-Allah, itu benda yang kita doa supaya kita mati pun dalam keadaan baik-baik. Sesuai kena tiap hari sebelum malam, sebelum kita nak tidur, solat sunat taubat. Tapi katalah ini adalah hari yang terakhir. Apakah benda yang anda akan buat agak-agaknya? Kalau ada 5 perkara. Okay, kalau ada 5 perkara, apakah 5 benda tu yang you all akan buat jika ini adalah hari yang terakhir dalam hidup kita? Apa yang kita akan buat? Yelah, akhirat satu benda lah, itu memang kita akan faktorkan. Tapi apakah benda yang you akan buat? Mungkin untuk orang tersayang, mungkin untuk you punya tanggungjawab. Apa yang you all akan buat sekiranya ini menjadi hari yang terakhir dalam hidup? Dan mungkin anda akan susunkan balik. That's why salah satu benda yang saya belajar adalah kita kena menguruskan kita punya harta benda yang kita ada, menguruskan hutang kita. Contohnya, katalah kita adalah tinggalkan untuk wasiat, untuk hibah, supaya harta yang kita ada ni tidak menjadi punca pergaduhan kepada ahli keluarga. Kecuaian ramai orang adalah bila dia meninggal, semua benda ni dia tak uruskan betul-betul pusaka yang ditinggalkan, menyebabkan family yang ada tu, yang tinggal tu, porak-poranda akhirnya, yang jadinya. Kan? Sebab dia tak susun betul-betul. You all faham kan ni? You all jelas kan? Okay, boleh dengarkan suara saya dengan clear. So, apakah 5 benda yang you akan buat? Cuba anda bagi tahu saya. Apakah 5 perkara yang you all akan buat betul-betul gila-gila sekiranya you rasa ini adalah hari terakhir? Dan saya tahu tak ramai orang kadang-kadang yang betul-betul betul-betul clear, yang betul-betul tak ramai orang yang sedar bahawa dia tak tahu bila kita ni tak tahu bila masa kita akan pergi, bila masa kita akan betul-betul meninggalkan dunia. Kita tak tahu. Tapi ramai orang pandang enteng, sambil lewa. Sebab tu saya nak cakap dengan anda, kita tak boleh hidup dalam keadaan biasa-biasa. Sebab hidup kita ni, kita tak tahu pun bila masa kita akan dijemput olehnya. Faham tu? So, setiap hari, sebaik-baiknya cuba kita pandang, kita tuliskan notes kita. Apakah benda yang kita akan betul-betul buat? Apakah 5 benda kita akan buat dengan cara yang paling terbaik? Kalau kita tahu kita ni memang akan meninggal, kita tak tahu benda tu. Faham tu? Okay. So, cuba anda tengok, saya suka memandang pada beberapa perkara lah sebenarnya kat situ. Okay, supaya kita ni nampak betul-betul kenapa kita betul-betul kena push diri kita. Saya nak anda betul-betul push harder. Kenapa kita nak tahu benda ni? Supaya saya nak anda betul-betul tahu bahawa anda ada potensi yang sangat tinggi. Okay, saya tahu you all boleh memberi lebih. You all boleh buat lebih. You all boleh bantu lebih ramai orang. You all boleh percepatkan proses ni bila you tahu benda tu. Bayangkanlah kalau kita hidup, kita rasa kita ni hidup lama, kita akan hidup dalam keadaan sambil lewa tau. Dalam keadaan yang, alah tak apalah, nantilah, besoklah, lusalah, tulat. Tapi bila kita betul-betul hargai masa yang kita ada, tak lama, kita akan percepatkan proses tu. That's why kenapa saya nak anda tahu benda ni. That's why kenapa saya nak mengingatkan diri saya dan mengingatkan anda semua pada pagi ni, supaya kita jangan rasa kita hidup lama dan kita akan start tengok apakah benda-benda. Kita tak akan borak-borak lepak, berborak kosong. Kita tak akan macam pergi nak sibuk membawa orang. Kita tak akan sibuk pergi kacau hidup orang. Kalau kita tahu this is the last day dalam hidup. You faham ke faham ni? You jelas ke jelas ni? Dan you tak akan pandang, you tidak akan pandang ke belakang. You akan terus ke depan untuk nak berjaya. Kalau you all tahu betapa pentingnya masa yang kita ada. That's why kenapa saya nak cakap benda ni. Saya nak bercakap tentang beberapa benda, aspek yang saya nak anda fikirkan betul-betul. Okay?
Bila kita tak ada, apakah benda yang kita patut, apakah keutamaan anda agak-agak? Cuba anda tengok. Apakah you all punya priority? Bila you tahu you mungkin ini adalah hari yang terakhir, apakah priority pertama? Apa you nak tengok? Of course tanggungjawab kita. Okay? Pertama sekali yang saya nak anda tengok adalah tengok kepada anda punya hutang. Sebab manusia hari ni tak lari hidupnya daripada hutang. Tengok benda tu, adakah kita dah susun betul-betul? Adakah waris kita tahu berapa banyak hutang yang kita ada? Ataupun adakah setiap, katalah kita ambil loan kan, beli rumah ke, beli kereta ke. Kalau anda nak tahu bahawa semua benda ni sebenarnya boleh ditakafulkan dia. Kita ambil skim perlindungan takaful. Takaful life dipanggil. So, kita ambil ni, kalau macam saya contoh, katalah kita punya hutang 1 juta. Maka takaful life kita pun mestilah ambil 1 juta. Katalah you beli rumah, mahal sikit lah, katalah banglo 2 juta. Maka takaful pun you kena tingkatkan dia kepada 2 juta. Sebab bila kita meninggal, takaful ni tadi boleh bayarkan hutang kita ni tadi. Kalau tidak, contoh yang rumah yang tidak ambil takaful lah. Contoh, you buat loan, you meninggal, rumah tu akan ditarik balik oleh bank kalau waris kita tak boleh nak bayar. So bayangkan tuan-tuan, you dah meninggal tapi anak, isteri, keluarga you terabai tidak ada tempat tinggal. You rasa kita boleh tenang ke kat sana? You rasa kita boleh ke dia hidup dalam keadaan senang lenang di alam barzah tu? Kalau kita tak uruskan hutang yang betul. Dan saya yakin ramai gila di luar sana, saya tak tahu, anda yang dengar ni mungkin anda rasa macam telinga anda pun nak berdarah. Sebab anda tak uruskan benda ni yang betul. Dan berapa ramai orang meninggal dalam keadaan berhutang. Macam mana dia nak cium bau syurga, tuan-tuan? Come on lah. Kita hidup bukannya lama. Mana kita tahu? Kita tak susun semua benda ni. Berniaga pun dah lah dalam keadaan malas-malas. Berniaga pun dah lah sibuk membawang orang lain. Sibuk tengok orang lain menyalahkan pesaing, menyalahkan pasaran lah, ekonomi lah, salah kerajaan lah, salah ketua kampung lah, JKKK lah, semua salah. Sendiri punya salah, tak nak usaha betul-betul, rasa macam hidup 100 tahun. Macam mana? So ni yang saya nak tengok. Yang ni saya nak. Okay? Yang pertama, hutang. Uruskan ni betul-betul. Satu, hutang dunia lah, belum masuk hutang lagi rukun Islam. Faham ni? Jelas atau jelas ni? Boleh ke saya teruskan? Siapa nak yang kedua? Siapa nak kedua? Dengan syarat anda mestilah dah tekan butang share. Tolong saya untuk sebarkan benda ni. Sebab kita nak ingatkan kawan-kawan kita yang lain. Saya tak jual takaful, tuan-tuan, tapi saya memang ambil takaful. Saya takat ni takaful yang saya ambil, tak silap saya nilai dia dah 4 ke 5 juta macam tu. Saya rasa dalam 5 juta lah lebih kurang. Saya bayar setiap bulan. Memang tak nampak, tuan-tuan, duit tu. Tapi itulah, dan setiap pinjaman rumah saya takafulkan dia. Setiap kali saya buat pinjaman rumah, saya takafulkan. Saya beli takaful tu, dia panggil MRTT tu. Sebab kalau kita meninggal, takaful akan bayarkan dan rumah tu menjadi milik waris kita. Dan saya juga ambil takaful yang waris saya akan dapat cash. Semua ni adalah saya belajar dan saya ambil tahu, tuan-tuan, sebab saya tahu benda ni kena urus. Dan saya juga dah ambil hibah, saya juga dah ambil wasiat. Daripada wasiat shop ke apa nama dia macam tu. Beberapa tahun yang lepas saya dah ambil benda tu. Sebab saya kena uruskan benda ni, sebab saya tak tahu bila masa saya dijemput. Saya tak tahulah kalau korang memang tahu, saya pergi lagi 2 bulan. Senanglah kalau tahu. Masalahnya kita tidak tahu. Faham tu? So at least saya dah ambil takaful. Benda yang saya memang bayar beribu setiap bulan. Tetapi yes, mahal lah. Orang kata takaful kena bayar. Mahal, yes. Saya bayar dalam 2,000, 3,000 macam tu lah sebulan untuk takaful. Yes. Tetapi itu penting untuk saya punya kehidupan di alam sana. At least kita start lah mungkin dengan berapa ratus ribu je dulu takaful tu. Tapi sebulanan dia RM100 je lah. Tapi ramai orang tak peduli nak ambil pasal benda ni. Kalau kita tengok non-Muslim, dia sibuk ambil insurans tau, untuk menguruskan dia. Tapi kita ni orang Islam tak nak pun ambil takaful. Bangsa yang paling kurang nak ambil takaful. Saya bukan nak campaign takaful. Saya tak ada jual produk takaful pun. Saya bukan ejen.
Tapi saya tahu benda ni kita kena buat bisnes betul-betul, dapat income yang bagus supaya boleh uruskan kehidupan di sana. Tuan-tuan kena ingat, dunia ni R&R, rehat dan rawat. Tapi tak ramai orang rehat dan rawat. Tak ramai orang yang merawat apa benda yang dia dah buat. Dia berehat je manjang. Buat bisnes tak nak belajar marketing, tak nak belajar customer behavior, apa customer nak, apa customer suka. Sibuk berniaga, sibuk hanya fokus pada beli stok, tapi stok tak habis. Faham tu? Dan ejen takaful ramai cakap kat saya, kalau nak bagi penerangan ke orang-orang lari. No, salah you. You all ejen takaful yang tak terangkan dan explain betul-betul dan tarik dia orang. Bukan salah pelanggan. Pelanggan satu hal. Mana ada pelanggan kita yang positif pada semua benda. Apa barang kita bawa pun nak jual, dia orang akan cabut, dia orang akan bagi alasan. So cara kita approach mereka lah yang salah. So kita lah yang kena betulkan. Ambil saya jumpa kanan je takaful, customer ni kan tak faham. Kita explain, dia lari. Memanglah you explain cara yang paling bosan, cara yang paling complicated, cara yang tak nampak pun, cara yang tidak menarik pun emosi orang. And then you salahkan orang tak faham. Yes, memang dalam dunia tak ada bisnes yang orang faham, tuan-tuan. Semua benda orang akan cuba untuk lari. Salah kita lah. Apa nak salahkan pelanggan? Pergilah belajar. Pergilah belajar marketing, pergilah belajar copywriting. Tak nak belajar. And then salahkan customer. Kelakar saya memang kelakar kalau tengok orang yang berniaga ni, dia salahkan customer. Tu namanya peniaga yang tak sedar diri. Bukan kat sini, Papua New Guinea ataupun Nepal, bukan kat sini. Sini semua bagus, semua terbaik, sebab tu sale besar. Sebab tu kat sini saya tahu anda tidak ada yang sale bawah RM10,000. Semua income RM10,000 kat sini. That's why tak payah belajar dah. Apa nak pergi belajar pula marketing? Lepas tu kenapa nak belajar dengan saya pula? Tak payah. Semua dah buat RM10,000 sebulan. Semua kalau meninggal, okay, hutang semua dah ada orang bayarkan, no problem. Dah ada pula belanja untuk waris, belanja untuk keluarga. Dah ada dah, duit sekolah anak dah siap. Anak nak membesar, makan minum, semua dah settle lah. Tak ada apa-apa dah boleh meninggal. Dah boleh meninggal dah. You all semua dah boleh meninggal dengan tenang. Sebab you all dah uruskan semua benda. Amal ibadah dah cukup. Haji dah pergi banyak kali, umrah berkali-kali pergi dah. Siap hantar orang kampung sekampung. Macam kan? Mana ada dalam bisnes kita nak semua orang faham. Sebab itulah kita yang kena fahamkan dia. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita ni sibuk sangat cakap apa tau. Kenapa semua orang tak faham saya? Cakap balik dengan kepala otak kita, wak lu, kau lah kena fahamkan pasal orang. Sebab itulah kenapa kau berniaga. Dan kenapa kau kena rasa hidup kau ni tak lama. Faham tak ni, tuan-tuan? Ni saya nak cakap, jangan rasa kita ni hidup lama. So, cukup tak kalau ini hari terakhir? Cukup tak belanja untuk keluarga kita ni, anak-anak, anak sekolah? Cukup ke, tuan-tuan? Kalau tak cukup, do something. Buat sesuatu. Kalau anda rasa ni adalah macam kita punya, apa nama, kita panggil penilaian hidup yang kita kena buat setiap hari kalau boleh. Tapi tak semua orang nak buat benda ni. Sebab tu saya ambil topik ni hari ni. Walaupun ada orang cakap, apa kaitan dia ajak online dengan dia nak cakap ni adalah hari yang terakhir? Come on, siapa pun kita akan menempuhi hidup dunia, hidup alam barzah, hidup di yaumil mahsyar. Kita akan tempuh tu, tak kira lah berniaga apa pun. Tapi tanggungjawab saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang, kalau anda amanahkan saya sebagai seorang guru yang mengajar anda, saya kena bagi tahu benda ni. Walaupun benda ni sangat sakit, benda ni sangat sakit, benda ni sentapkan kita, tapi it's okay. Faham tak faham ni? Siapa lagi nak ketiga? Jika ini hari yang terakhir, yang ketiga apa lagi kita nak buat agak-agak? Berapa banyak amal kita, amalan kita, ataupun sumbangan kita, sedekah kita, adakah kita dah ada amalan? Okay, kenapa dia jadi macam ni pula? Okay, adakah kita betul-betul dah bersedia, kan, dengan amal kita, dengan sedekah kita? Dah sedia ke belum?
Kan? Adakah kita dah bersedia? Adakah kita betul-betul dah get ready? Adakah ada amalan kita yang memang kita dah tinggalkan untuk orang lain dan benda tu sentiasa berjalan non-stop? Adakah dah cukup? Mungkin ada orang dia sibuk fikir, aku ni belum ada duit, macam nak menyumbang? Come on lah. Manusia ni, saya faham satu benda, kalau you tak pernah menyumbang, insya-Allah you takkan kaya. Tapi insya-Allah kalau kita start menyumbang, dialah manusia yang sebenarnya paling kaya. Tidak ada orang yang menyumbang dan menjadikan dia miskin. Tapi yang kedekut itulah yang jadi miskin. So, adakah dah cukup? Adakah amalan kita, sedekah kita dah cukup? Kadang-kadang tuan-tuan, masalah kita ni sibuk ukur orang lain punya amalan. Kadang ada komen kat sini, Tuan Haji dah sedekah berapa banyak, dahulu berapa banyak sumbangan. Dia sibuk tengok orang lain tau. Dia tengok kita ni, ada berapa banyak kita menyumbang. Dia tak tengok dia sendiri menyumbang berapa. Mungkin dia tak nampak, mungkin ada gambar, mungkin saya tak post gambar-gambar resit-resit yang saya sumbang pada orang lain. Mungkin dia tanya berapa banyak Tuan Haji kita dah sumbang. Dia sendiri tak tanya diri dia berapa banyak dia menyumbang. Kan saya tunjukkan, dia kata itulah menunjuk. Inilah orang kaya, orang berjaya ni senang sikit menyumbang nunjuk. Bila tak tunjuk pula, dia tak sumbang apalah Tuan Haji ni beli kereta, beli rumah tapi tak sedekah. Wak lu. Tak, ni saya cakap dengan diri saya sendiri sebenarnya, bukan saya cakap dengan you. Mungkin saya pun dulu macam tu, sibuk nak kira semua orang berapa banyak dia sedekah kat orang lain. Kenapa dia tak sedekah, dia kaya-kaya tu? Mana you tahu? Takkan nak tunjuk semua benda. Tak semua benda kita nak tunjukkan, betul tuan-tuan? Faham kan? Kita lah sendiri kena muhasabah diri. Berapa banyak aku dah sumbang Berapa banyak yang aku buat auto debit setiap bulan, yang transfer kepada orang, transfer kepada pertubuhan amal. Okay, you nak transfer kepada Aman Palestin ke, you nak hantar kepada Serantau Muslim ke, you nak hantar kepada mana-mana tabung Syria ke, nak bantu sahabat-sahabat kita di Sabah yang dilanda COVID ke sekarang, it's okay, semua boleh. Kepada tabung-tabung frontliner, terpulang. Tapi kita nak memberi yang auto debit, setiap bulan kita auto deduct. Ini benda yang saya nak anda buat. Jadi kalau anda rasa this is the last day, saya nak anda jadikan this is the greatest day dalam hidup. Buat sesuatu tu memang betul-betul nak result yang great. Tunjukkan karakter anda betul-betul adalah orang yang berjaya. Tunjukkan diri anda adalah nak bantu orang. Show your heart, show your feeling tuan-tuan. Tingkatkan apa yang anda nak capai. Raise your expectation, raise the bar. Tingkatkan apa yang anda nak capai. Kalau selama ni mungkin impian anda kecil, besarkan impian. Tuan-tuan, kita ni bertuhankan Allah Ta'ala yang maha kaya. Mustahil untuk kita nak miskin tuan-tuan, sedangkan Tuhan kita adalah Allah Ta'ala yang maha kaya. Bayangkan, saya nak anda bayangkan yang you all adalah boleh capai banyak benda. Saya nak anda bayangkan anda sebenarnya boleh berjaya. Anda boleh achieve apa yang anda nak capai. Push diri anda setiap minit, setiap saat, setiap hari. Anggapkan tak ada besok. Anggapkan diri kita ni tidak ada besok tuan-tuan. Faham? Saya nak anda bayangkan this is the last day, but this is the greatest day dalam hidup anda. Ini yang saya nak anda lakukan. Beribadat, solat sunat, duhanya ke, taubatnya ke, witirnya ke. Buat yang the best seolah-olah macam kita nak meninggal besok. Dan buat bisnes ni seolah-olah macam kita akan pergi besok. Buat betul-betul, take serious benda ni. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada hampir 10,000 yang telah mendaftar untuk kelas kita pada hari Sabtu ni, iaitu onlinekan bisnes anda, kuasai Facebook 2021. Saya yakin you all nak jadikan marketing anda 2021 adalah the greatest marketing in your history. Saya yakin benda tu. Dan saya yakin you tak akan lepaskan peluang. Bagi anda yang mendaftar, you all tak akan tinggalkan kelas kita macam tu je. Sebab saya tengok ramai sangat selalu cuai. Dia daftar tapi dia tak pergi. Mungkin sebab dia rasa ni kelas yang percuma, tak payah pergi. Mungkin dia rasa benda ni basic. Dia tak tahu hidup dia sebenarnya mungkin tak panjang. Mungkin besok lusa kita tak ada. Kita tak tahu tuan-tuan. Adakah you all dah betul-betul bersedia jika ini adalah hari yang terakhir? Jika tidak, do something. Buatlah sesuatu.
Buat sesuatu. Jika anda rasa anda perlu belajar, pergilah belajar. Kalau you rasa you perlukan kelas daripada saya, daripada trainer-trainer saya yang berpengalaman, yang dah bertahun-tahun saya train, sama-sama bantu saya train anak-anak murid saya, ultimate-nya, platinum-nya, saya nak ajak, saya nak jemput anda untuk join kelas kita. You all boleh join nanti di naktarikpelanggan.com. naktarikpelanggan.com. Pergi kat situ. You akan dapat kelas 1 hari free. You dapat pula ebook macam mana nak gunakan Facebook dan capai 10,000 pertama. You dapat pula lagi video macam mana nak tarik customer kita. Pergi ke Facebook page kita, macam mana nak setting page, semua ditunjukkan dalam tu. So apa anda tunggu lagi? Okay, pergilah ke naktarikpelanggan.com insya-Allah. So saya harap this is the saya dapat anda dapat satu thought yang sangat wow. Saya harap anda dapat satu kesan yang sangat besar pagi ni. Saya doakan you all dalam keadaan yang baik-baik. Saya doakan you berpeluang untuk uruskan semua benda ni. Dan saya harap you jangan lupa, kita bukan sekadar kena menguruskan hidup di dunia, kita kena ready uruskan hidup kita di alam sana. Please tuan-tuan, tolonglah tengok semua benda ni. Jangan hidup kita hanya sekadar biasa-biasa. Jangan hidup dalam kelalaian, dalam kebodohan. Jangan hidup dalam kelekaan, insya-Allah. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak. Saya doakan anda semua berjaya, berkah hidup you dunia akhirat. Mulakan hari ini bersedekah. Tak boleh RM10, bersedekahlah RM5. Transferlah ke mana-mana pertubuhan yang you rasa ada. Just buka phone, transfer. Tak payah nantilah balik singgah masjid lah, nantilah saya cari. Tak payah, you transfer je. Startlah untuk sedekah sekarang. Jadikan dia satu benih yang terbaik dalam hidup anda, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera.